Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata musannif pengarang kitab Munyatul Musalli, yaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah, wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan di akhirat. Minta maaf pengusi, kita mulakan kitab Munyatul Musalli, bukan penawar bagi hati. Pengusi panggil Abi ini saudara Abi, masa muda pula. Dan firman-Nya lagi, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sampai situ Adli? Ya. Sampai situ Adli? Ya, sampai situ Ustaz. Okey. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu berjaya, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya hingga akhirnya, iaitu akhir surah, akhir ayat tu, ayat 1 dan 2 surah Al-Mu'minun. Baik, pada minggu lepas kita dah membahaskan apa yang Allah Ta'ala sifatkan orang-orang beriman dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kaitkan, hubungkan orang beriman ni dengan sembahyang. Maknanya sembahyang ni jadi sifat utama bagi orang beriman. Kalau seorang tu rasa dia beriman, tiba-tiba dia tak jaga sembahyang, dia tak sembahyang, itu bohong. Itu iman yang bohong. Sifat orang beriman yang sebenar mestilah sembahyang. Baik, jadi minggu lepas kita lihat Allah Ta'ala mensifatkan orang sembahyang ni dikaitkan dengan apa? Hafizu ala salawat. Yang menjaga, memelihara sembahyang. Allah Ta'ala kaitkan dengan wa qumu lillahi qanitin. Mendirikan sembahyang dengan penuh ketaatan. Allah Ta'ala kaitkan dengan munibina ilaih, kembali kepada Allah. Wattaquhu, yang bertakwa kepadanya. Dikaitkan dengan solat. Dan diberi amaran tentang syirik sendiri. Baik, hari ini kita masuk ayat surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala mensifatkan qad aflahal mu'minun, orang beriman yang berjaya. Maknanya orang beriman yang berjaya. Iaitu orang beriman yang sempurna iman lah. Yang sifat dia, orang beriman yang berjaya ini ialah allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana mereka dalam sembahyang mereka disebut fi salatihim, dalam sembahyang mereka khashi'un. Khusyuk. Maknanya khusyuk ni dia jadi apa? Jadi KPI lah orang kata. KPI pada orang beriman dalam bab sembahyang dia. Kalau kita nak merasa kemanisan solat, kemanisan beribadat dalam solat, maka itulah tempat dia. Iaitu mestilah ada khusyuk dalam solat. Ini kita dah sebut sikit pada minggu lepas kan. Orang yang khusyuk. Makna orang khusyuk ni dia ada apa? Dia ada
Pertama, dia ada rasa takut pada Allah. Itu yang penting. Orang yang khusyuk ni orang yang takut pada Allah. Yang kedua, orang khusyuk ni adalah orang yang dalam hati ni ada rasa hina diri pada Allah. Dan orang yang khusyuk mesti ada rasa cinta pada Allah. Ini khusyuk. Sebab itulah khusyuk ni mesti bermula daripada ketika ambil wuduk lagi. Ketika ambil wuduk kita kena khusyuk dah. Dan kena hati dah kena fokus pada Allah Ta'ala. Sebab itulah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ajar ketika berwuduk tu untuk dapat khusyuk, pada setiap basuhan anggota tu ada doa dia. Bila kita basuh muka tu, dalam hati doa, Ya Allah, berilah cahaya pada muka aku ni. Cahaya ke akhirat besok. Sebab wajah orang beriman bercahaya di akhirat, di pada masyarakat. Bila basuh tangan kanan tu, minta pada Allah, Ya Allah, aku mohon kitab amalan daripada kanan. Bila basuh tangan kiri, Ya Allah, janganlah kitab amalan aku datang daripada belah kiri. Dia sapu kepala, minta, Ya Allah, masukkan aku di kalangan orang yang mendapat payung perlindunganmu daripada mahsyar nanti. Bila basuh kaki kanan, Ya Allah, tetapkanlah hati kaki aku ni berjalan di atas titian siratmu di akhirat nanti. Basuh kaki kiri, doa, Ya Allah, janganlah kaki pun tergincir ketika lalu titian sirat. Ini doa yang Imam Ghazali ajar. Supaya apa? Supaya kita khusyuk dalam solat dan dalam wuduk kita. Maka permulaan khusyuk dalam solat sebenarnya bermula daripada khusyuk pada wuduk. Setelah masa wuduk ni kita dah beri tumpuan dah pada Allah. Jangan sembang lagi, jangan buat kerja lain lagi. Betul-betul bersedia untuk solat. Sebab itulah orang yang khusyuk ni lain. Cara dia menguruskan sembahyang ni lain. Dia jaga sungguh rukunnya, jaga sungguh sunat-sunatnya, jaga sungguh bacaan-bacaannya supaya dia dapat betul-betul teliti, cermat dengan sembahyang dia pada Allah. Barulah dia rasa puas hati bila nak persembahkan sembahyang itu pada Allah. Baik, dan firman-Nya lagi, maknanya Allah Ta'ala mensifatkan lagi orang sembahyang, orang beriman yang dikaitkan dengan sembahyang dalam Al-Quran, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, ayat 9 surah Al-Mu'minun. Orang yang memelihara sembahyang. Kita dah bincang sikit pada ayat pelajaran yang lepas. Orang yang memelihara sembahyang ni dia jaga daripada awal lagi. Jaga waktu sembahyang. Kalau kita orang yang tak kisah waktu sembahyang, dah dengar azan pun kita buat tak peduli, itu tak masuk yuhafizun. Kalau kita tak jaga ilmu tentang sembahyang, maka tak masuk dah yuhafizun. Kita tak jaga bacaan-bacaan, baca tapi hati kita tak khusyuk menghayati bacaan itu, maknanya kita tak menjaga sembahyang kita. Kalau sembahyang terkejau-kejau, orang Melaka kata, itu tak masuk melihara sembahyang. Sembahyang hujung waktu, sembahyang tak kisah jemaah tak jemaah, sembahyang celam-celum, itu semua tak masuk orang yang memelihara sembahyang. Jadi maknanya nature orang yang memelihara sembahyang ni lain daripada orang yang tak memelihara sembahyang. Jauh beza. Maka dia akan mempengaruhi kepribadian orang. Orang yang memelihara sembahyang ni, percayalah di luar sembahyang pun dia orang yang cermat dengan agama. Sembahyang ni rukun tiang agama. Orang yang jaga sembahyang,
di luar sembahyang pun dia akan cermat dalam menjaga agama. Kepribadian dia pun kepribadian yang halus. Sebab dia orang jaga sembahyang. Beza orang tak jaga sembahyang, orang jaga sembahyang. Sangat berbeza. Itu dia. Dan firmannya lagi, firman Allah Ta'ala lagi, dalam mensifatkan orang sembahyang ni sebagai sifat orang beriman dalam Al-Quran. Illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang bersembahyang yang berkekalan memelihara sembahyang mereka. Ayat 22 dan 23 surah Al-Ma'arij. Ayat ni sebenarnya dia ada kaitan dengan ayat-ayat yang lebih awal lah. Kita lihat pada ayat ni ayat 22, 23 surah Al-Ma'arij. Kita nak faham, kita kena balik sampai ayat yang ke-19. Dalam ayat yang ke-19 Allah Ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu dicipta dalam keadaan dia suka halu'a, maknanya mengeluh. Ini tabiat manusia. Bukan fitrah dia, fitrah lain, tabiat lain. Tabiat perangai manusia. Dijadikan dalam dia keluh, orang kata mengeluh. Mengeluh. Iza massahu syarru jazu'a, bila dia dikenakan dengan syar, benda yang buruk, musibah dan sebagainya, jazu'a, dia akan keluh kesah. Dia keluh kesah. Wa iza massahul khairu manu'a, bila pula dia dapat kebaikan, manu'a, dia jadi kedekut pula. Bila dia dapat kebaikan, dia tak rasa nikmat tu, benda tu baik, datang daripada Allah, dia jadi kedekut. Tak nak infak fisabilillah contohnya, tak infak, tak nak berderma, tak nak bersedekah dan sebagainya. Tapi bila dia kena kesusahan, dia keluh kesah. Dia tak nampak benda tu sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Illal musallin, apa maksud pada ayat ni? Illal musallin, melainkan orang yang sembahyang. Orang sembahyang yang mana disifatkan oleh Allah Ta'ala dengan lebih cermat, lebih teliti lagi, lebih detail lagi, allazina hum ala salatihim daimun, yakni orang yang bersembahyang yang berkekalan memelihara sembahyang mereka. Mana orang yang dia sembahyang dan dia berkekalan dengan sembahyang, baik waktu senang, baik waktu susah, waktu kaya, waktu miskin, waktu berjaya, waktu gagal. Orang begini, dia takkan keluh kesah apabila mendapat ujian keburukan, musibah dan sebagainya. Dan dia takkan jadi manu'a, takkan jadi kedekut kalaulah dia diuji Allah Ta'ala dengan dirasakan dengan kebaikan. Sebab orang begini ialah orang yang hati dia ada hubungan dengan Allah. Dia tahu apa yang berlaku ni dalam hidup ni, tak ada satu benda yang berlaku melainkan semua dengan kehendak dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda yang bergerak, tak ada benda yang diam, tak ada benda yang berlaku pun dalam dunia ni, melainkan semua dengan iradat, dengan kudrat, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia jadi orang yang tenang. Datang keburukan pun dia tenang, datang kebaikan pun dia tenang. Sebab dia tahu baik dan buruk pada hakikatnya itu semua adalah merupakan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah sebut wa nabluukum, kami sentiasa akan menguji kamu. Kami sentiasa akan menguji kamu bisyarri wal khair, dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Nampak tak?
Dua-dua tu ujian daripada Allah. Baik pun daripada Allah, buruk pun daripada Allah. Itu hakikat yang Allah Ta'ala uji kita. Kita ni kan celik mata pagi je, dah mula dah ujian. Kita ni lahir ke dunia je, lahir sebagai baby tu, lahir je bermulalah ujian untuk kita. Sampailah kita mati. Itu hakikat yang kita kena terima. Jadi Allah Ta'ala uji kita dengan keburukan, syar dan kebaikan, khair. Sebagai apa? Fitnatan. Sebagai fitnah. Fitnah ni bahasa Arab maknanya ujian. Bahasa Melayu lain makna fitnah. Jangan kita samakan. Fitnah orang Melayu lain. Fitnah dan bahasa Arab lain makna. Fitnah dan bahasa Arab maknanya ujian. Bila ujian, makna dia ada orang yang berjaya, ada orang yang gagal, ada orang yang fail, ada orang yang lulus. Itu je. Maka natijah, result lulus gagal ni kat mana? Wa ilaina turja'un. Dalam ayat yang sama Allah Taala kata wa ilaina turja'un, kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Kamu suka tak suka, nak ke tak nak, kamu akan dikembalikan kepada aku, iaitu kepada Allah. Untuk apa? Untuk dikhabarkan apa result kita. Apa result kita. Patutlah kita ni kat dunia ni. Nikmat yang ada pada kita ni semua ujian. Nikmat yang datang pada kita ni semua dalam bentuk ujian. Kita tak payah susah fikirlah nak fikir nak bayar. Nikmat-nikmat Allah tak payah bayar. Free of charge. Makan, minum kita, rezeki kita, jodoh kita, ajal kita, kekayaan kita, harta kita, duit kita, rumah kita, kereta kita, bini kita, anak kita, semua ni nikmat-nikmat semua free. Tak payah fikirlah nak bayar. Tapi ada tapinya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nikmat-nikmat yang akan dipertanggungjawab, akan ditanya besok di akhirat. Itu lagi kecil perut. Itu lebih kecil perut sebab kena tanya besok. Ada exam, ada peperiksaan. Jadi orang-orang yang berperangai keluh kesah dan resah gelisah apabila ditimpa sesuatu musibah atau kecelakaan, dan orang-orang yang apabila mendapat kebajikan mereka enggan berbuat kebaikan, tak keluarkan zakat, tak keluarkan sedekah dan seumpamanya, adalah terkeluar daripada orang yang berkekalan memeliharakannya. Maknanya tak masuk lah. Tak masuk dalam grup orang yang daimun, yang berkekalan memelihara semayang. Orang yang daimun ni ialah orang yang semayang dalam semua keadaan. Kaya pun dia semayang, miskin pun, ketika miskin pun dia semayang. Sakit dia semayang, sihat pun semayang. Ada orang masa sakit tak semayang, sihat dia semayang. Ada orang masa sihat tak semayang, masa sakit nak semayang pula. Ada orang sihat tak semayang, masa sakit pun tak semayang. Itu manusia. Jadi nak dapat orang yang daimun ni, yang berkekalan dalam memelihara semayang ni bukan senang. Cakap senang lah, tapi nak dapat ni bukan senang. Berapa ramai orang yang dah harta banyak, makin jauh daripada semayang. Dulu masa miskin, segala semayang sunat buat. Qabliyah, Ba'diyah, Duha, Tahajud, semua habis. Witir. Bila dah makin sibuk dengan dunia, sibuk dengan harta, sibuk mengira-ngira harta, dah tak ada masa nak semayang sunat. Dapat semayang wajib-wajib. Kemudian dia kata, untung aku semayang. Untunglah aku semayang, dia kata. Tapi semayang 5 waktu pun celam-celum juga. Sekali-sekala je dapat awal waktu. Pasal awal waktu ni, orang suka semayang subuh, semayang maghrib lah. Dapat jumpa orang kan. Semayang subuh, dia tak tanya pukul berapa masuk, dia tanya pukul berapa subuh habis. Sebab nak dapatkan subuh yang sebelum subuh habis. Nak tidur puas sikit kan. Ini bila dah kesibukan dunia, bila dapat dunia, dapat kekayaan banyak, itu jadinya. Jadi bukan senang nak dapat orang yang daimun fi solah,
berkekalan dalam sembahyang. Jadi maknanya Allah sendiri yang mensifatkan 3 jenis orang sembahyang. Pertama, orang yang khusyuk dalam sembahyang. Yang kedua, orang yang memelihara sembahyang. Yang ketiga, orang yang berkekalan dengan sembahyang. 3 inilah yang dikatakan orang yang mendirikan sembahyang. Yang lain daripada itu tak masuk buk. Tak masuk buk. Sedangkan Allah berfirman bahawa orang yang benar-benar sembahyang itu ialah mereka yang tidak merasa keluh kesah dan terkejut apabila ditimpa kesusahan. Dia tak terkejut pun. Bagi dia susah dan senang ni tak ada apa-apa bagi dia. Sama aja. Sebab dia tahu hakikatnya semua daripada Allah. Dan tidak memegang kebaikan, maknanya dia tidak kedekut yang datang untuk kepentingan dirinya. Sebaliknya dibelanjakan kerana mencari keredaan Allah. Ini maksud daripada ayat 19 hingga 23 surah Al-Ma'arij sebagai nak memaham ayat atas tadi. Jadi kita simpulkan 3 inilah golongan yang Allah sendiri sifatkan. Kalau kita nak jadi orang yang dikatakan musallin, orang yang benar-benar mendirikan sembahyang, 3 ni kena ada pada diri kita dalam sembahyang. Lagipun sembahyang yang sebenar itu, kata musannif, dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa aqimis solah, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wala zikrullahi akbar. Tengok ayat tu baik-baik. Perhati elok-elok. Itu nama mengaji. Bila mengaji kita perhatikan ayat-ayat dia, hadis-hadis dia. Kata-kata ulama yang menulis kita perhati. Itu nama orang belajar. Jangan jadi orang dengar je, suka dengar ni masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kata orang Melayu lah. Apa yang kita nak perhati? Ayat tu kata apa? Wa aqimis solah. Dirikan oleh engkau akan sembahyang. Dirikan. Apa makna dirikan? Maknanya kena sungguh-sungguh lah. Dirikan sembahyang, laksanakan sembahyang, tunaikan sembahyang, kena sungguh-sungguh. Dalam arti kata, untuk senang faham, dalam mendirikan sembahyang ni, untuk jadi orang yang allazina yuqimuna solah, yang mendirikan sembahyang, maka dia mesti ada 3 yang tadi. Apa dia? Khusyuk. 2, yuhafizun, memelihara sembahyang. 3, daimun. 3 ni kena ada. Maksudnya apa? Maksudnya nak jadi orang yang mendirikan sembahyang, kita kena, orang kata, sungguh-sungguh. Kena sungguh-sungguh. Sebab selalu orang tanya kat Abi, macam mana sembahyang tak khusyuk? Sembahyang tapi tak khusyuk. Sembahyang tak khusyuk ni, antara sebabnya ialah kita tak sungguh-sungguh dalam sembahyang. Tak sungguh-sungguh jaga sembahyang, memelihara waktu sembahyang, memelihara wuduk, memelihara rukun, memelihara bacaan, memelihara hati kita ketika sembahyang. Ambil contoh mudah lah. Hati kalau penuh dengan sifat-sifat mazmumah, hati penuh dengan sifat takabur contohnya, sombong, angkuh, bongkak, macam mana nak dapat khusyuk? Khusyuk ni merendah diri. Khusyuk antara unsur penting dia, takut dan merendah diri pada Allah Ta'ala. Dalam hati penuh dengan sifat takabur, sombong. Kan bertentangan, nak dapat khusyuk macam mana? Sombong pun lebih lah daripada yang lain. Orang sombong ni orang yang rasa diri semua betul. Orang lain semua salah. Kalau ada 10 pandangan, 10 dia punya betul. Jadi macam mana nak masuk khusyuk? Kalau dalam hati dia dah khusyuk dengan dunia, hati tu khusyuk dengan dunia, mengumpul dunia, mengira-ngira dunia, menghitung-hitung harta dunia, itu lebih khusyuk dalam hidup dia. Dia orang kata, dalam bahasa Inggerisnya orang kata tu, enjoy benda tu.
Macam mana dia dapat khusyuk dalam mengingati Allah? Itu baru 2 contoh sifat hati yang buruk. Banyak lagi. Jadi hati ni sebenarnya jadi rebutan. Hati ni jadi rebutan. Kalau dia dah berpaling kepada dunia, percayalah dia akan membelakang ke akhirat. Kalau dia dah khusyuk pada dunia, dia tak ada khusyuk pada Allah. Yang ini yang kita bertembung dalam sembahyang 10 minit tu. Allahu Akbar, bertembung semua. Boleh selesai perkara itu kalau kita bersungguh-sungguh. Pertama, bersungguh-sungguh belajar. Yang kedua, bersungguh-sungguh amalkan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang bersungguh-sungguh pada kami, yakni nak dapatkan keredaan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami betul-betul akan memberikan petunjuk untuk buka jalan-jalan lagi pada dia sampai pada kami, pada keredaan Allah Ta'ala. Syarat apa? Sungguh-sungguh. Sama cerita khusyuk tadi. Kalau sungguh-sungguh, barulah dapat. Kalau semayang sambil lewa, semayang tak prepare, semayang ikut dan, semayang tergesa-gesa, semayang, memang takkan dapat khusyuk, percayalah. Maka oleh kerana itu Allah Ta'ala perintah, wa aqimis solah, dirikanlah semayang, tunaikanlah semayang. Mana situ ada arahan yang sungguh-sungguh untuk kita terima amaran ini dan laksanakan sungguh-sungguh. Maka inna salata, sesungguhnya semayang itu yang mana? Semayang itu yang engkau dirikan secara sungguh-sungguh tadi, yang dapat khusyuk tadi, yang dapat jaga tadi, yang dapat daimun tadi, semayang itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia akan mencegah kamu daripada fahsya, benda-benda yang keji, sama ada perkataan yang keji ataupun perbuatan yang keji, wal munkar, dan juga maksiat kepada Allah Ta'ala. Semayang yang jenis itulah yang dapat menjadi pencegah. Dia dapat jaga diri kita. Sebab itulah semayang ni sangat utama. Orang nak bertaubat, balik pada semayang. Orang yang nak hapuskan dosa, balik pada semayang. Orang yang nak nambah pahala, balik pada semayang. Orang yang nak bersihkan hati daripada penyakit-penyakit, balik pada semayang. Orang yang nak menghias hati dengan sifat-sifat yang terpuji, balik pada semayang. Orang yang nak dapat ketenangan dalam hidup, balik dalam semayang. Segala-gala agama ni kalau nak, mesti balik pada semayang. Nak istiqamah dengan perjuangan, nak istiqamah dengan iman, nak istiqamah dengan Islam, balik pada semayang. Tengok semayang kita. Jaga semayang kita. Khusyukkan semayang kita. InsyaAllah, semayang ni akan jaga kita sampai mati. Sampai dalam kubur dia berjaga kita. Dia jadi tukang jawab soalan-soalan malaikat muka nangki. Tapi benda ni yang sebenarnya orang ramai cuai. Ramai orang cuai, lalai, leka, dia tak peduli semayang. Yang mudah-mudahan kita tak begitulah. Sebab apa? Wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingati Allah itu, yakni semayang, amat besar manfaatnya. Ayat 45 surah Al-Ankabut. Sebab itulah yang menjadi maqasid, yang menjadi goal matlamat dalam semayang ialah ingat Allah. Bunyi macam mudah kan? Semayang, Allahu Akbar, dah ingat Allah dah. Baca doa iftitah patut dah ingat Allah dah. Baca Fatihah patut dah ingat Allah dah. Rukuk sujud patut dah ingat Allah. Sampai tahiyat, sampai assalamualaikum, semua zikir, semua ingat Allah. Tapi itulah paling susah nak dapat ingat Allah. Kat lidah boleh cakap, lidah baca Quran, lidah baca Fatihah, hati tak ingat Allah Ta'ala. Semayang 2 rakaat je. Pendek je, 5 minit boleh habis. Tapi
Sikit pun langsung tak ingat Allah. Itu dia. Itulah habis selalu sebut, selalu ulang-ulangkan. Kita semayang ni ibadat. Bila ibadat, dia mesti ada 3 perkara. Pertama, dia mesti ada, ibadat ni dia mesti ada apa? Dia mesti ada khauf dan khasyah, takut pada Allah. Khasyah ni takut kebesaran, keagungan, ketinggian Allah. Khauf ni takut, bimbang, apa nasib kita nak jumpa Allah Ta'ala nanti. Itu khasyah dan khauf. Takut, gerun, bimbang, apa nasib kita depan Allah. Yang kedua, mesti ibadat ni mesti ada rasa hina diri pada Allah. Sebab kita ni hamba. Allah tu Tuhan. Bukan kita Tuhan. Allah tu Tuhan. Allah tu Tuhan kita yang kita sembah, yang kita patuh. Mestilah kita besarkan, kita hamba. Kita kena kerdilkan diri kita. Kena rasa benda tu. Barulah timbul tawaduk, kerendahan diri pada manusia. Barulah timbul tadarru' wa khudu', yakni kerendahan hati pada Allah. Kalau tidak kita sombong. Makin banyak semayang, makin sombong. Ramai orang lepas-lepas pencen datang masjid. Dah pencen-pencen nak buat apa ustaz? Kita datang masjid lah. Maknanya masa tak pencen tak datang masjid. Dah pencen baru datang masjid. Dah tua-tua ni ustaz, kita tobat lah. Oh dah tua baru tobat rupanya. Masa muda tak nak tobat. Ini orang kita lah. Jadi kalau kita tak ada sifat hina diri ni, percayalah makin banyak semayang, makin banyak zikir, makin sombong. Makin bongkak. Itu bukan nature ibadat. Yang ketiga yang mesti ada ibadat ni, kemuncak pada ibadat. Kita beribadat, semayang, baca Quran, zikir, wirid, apa semua ni. Mesti kemuncaknya ialah perasaan cintakan Allah. Yang ni yang susah ni. Kita boleh cinta isteri kita, cinta anak kita, cinta kawan-kawan kita, cinta mak ayah kita, cinta adik-adik kita, sayang pada orang. Tapi nak dapat sayang Allah ni bukan senang. Susah. Kita tak pernah rasa pun sayang Allah ni macam mana. Jadi, balik pada apa? Baliklah kepada pangkal. Back to the basic. Apa basic kita? Balik pada ilmu. Ni ilmu ni. Ilmu basic je ni. Ini bukan cerita politik, cerita besar tinggi-tinggi yang kayangan kan. Ini bukan cerita VIP. Lainlah orang apa pegawai tinggi kerajaan, orang kata diplomatik macam Aizat semua tu VIP. Ada double V dia kan. Menyembur sebut VIP. Ini cerita back to the basic je ni. Cerita pangkal je ni. Tapi yang pangkal ni lah seramai orang dah cuai sebenarnya. Cuai. Tak heranlah orang ramai semayang tapi tak dapat apa-apa. Tak dapat feeling ibadah. Maka orang yang mengerjakan semayang sebagaimana yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya, semayang tersebut akan menghalangnya daripada melakukan pekerjaan yang jahat. Maknanya, jadi pengawal kita kat dunia dan juga pengawal kita sampai dalam kubur kita. Mudah-mudahan kita masuk di kalangan hamba-hamba Allah yang khusyuk dalam semayang, yang menjaga semayang, memelihara semayang dan berkekalan dengan semayang. Wallahu a'lam bishawab. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif kitab Penawar Bagi Hati, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dan setengah daripada faedahnya, faedah mata, faedah nikmat Allah Ta'ala, mata tu. Dia bukan sekadar mata.
sifat melihat pada mata. Sebab sifat melihat pada mata tu, dia berguna bila apa? Bila mata tu ada fungsi. Kalau biji mata tu ada tapi tak berfungsi, tak dapat juga melihat. Maknanya nikmat Allah tu bukan sekadar biji mata tu, tapi sifat melihat yang membolehkan seorang tu melihat. Kalau kita belajar kan dalam sains, dia ada kantar lah. Kantar tu baru kena, dia akan fokuskan cahaya lah. Fokus cahaya bentuk image dekat dinding belakang tu lah. Kat belakang apa nama? Kornea, tak apa, Abi tak ingat lah. Terbalik lepas tu. Image tu terbalik. Yang membetulkan ialah otak kita. Lepas tu kalau otak tak betul tu yang pandang orang terbalik. Otak tu lah yang mentafsir. Jadi itu sifat melihat. Banyak nampak berapa banyak nikmat kat situ. Betapa banyak nikmat kat situ. Bukan sekadar biji mata itu. Jadi setengah daripada faedahnya mata dan sifat melihat pada mata yang bangsa dunia. Yang sebelum kita bincang yang bangsa akhirat. Ke akhirat baru kita nampak faedah dia. Ini yang bangsa dunia, jenis dunia lah. Apa dia? Melihat perusahaan engkau. Maknanya dengan mata kita boleh lihat perusahaan. Perusahaan ni bukannya industri. Perusahaan ni makna apa yang kita usahakan. Our effort. Maknanya apa kerja yang kita buat. Belajar, membaca, kita pergi makan angin, kita naik kereta, itu perusahaan kita, apa yang kita buat. Itu dengan bantuan mata. Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Kau tersepit kayu ke, kau ada batu, kita nak ngelak batu daripada tersepak ke. Ini benda-benda dunia. Seperti jatuh, nak mengelak berjatuh dan belaga. Jalan, nampak orang janganlah kita langgar. Sebab kita nampak, kita lihat ada orang, kita elak. Elak daripada jatuh, elak daripada belaga dan sebagainya. Jadi itu yang dikatakan sebagai kebolehan mata dan sifat melihat pada mata yang paling basic sekali untuk bangsa dunia. Yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah dalam bahasa Arab dikatakan sebagai ro'a. Ro'a, lihat. Macam kalau Abi kata, ro'a itu Aizat. Saya telah melihat Aizat. Ro'a itu Aizat. Ro'a. Ini yang dikatakan yang bangsa dunia. Ini ability, kebolehan mata yang paling basic. Ro'a, melihat. Lihat makanan, lihat buku, lihat mana rumah jalan nak masuk rumah kita, lihat. Ini faedah bangsa dunia yang paling basic. Sebab apa? Sebab dalam Quran juga Allah Ta'ala menggunakan istilah basara. Basara pun bahasa kita lihat juga. Tapi basara ni dia lihat yang lebih tinggi sikit. Kalau dalam bahasa kita, ra'a tu lihat, itu basic. Tapi basara ni maknanya tengok. Tengok dan pandang. Itu yang dikatakan basara. Kalau ra'a tadi bahasa kita lihat. Bila lihat kita nampak. Itu lihat, nampak itu basic. Basara, contoh dalam Al-Quran kata apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu tu, hai manusia, apakah kamu memandang? Apakah kamu tidak memandang? Apakah kamu tak tengok? Afala tubsirun, basara. Maknanya basara ni dia melihat, dia lihat juga, tapi melihat dengan dah menggunakan apa orang kata akal kita yang lebih tinggi. Lebih apa orang kata lebih tinggi dia punya stage itu. Kalau ra'a ni mana kita tengok nampak apa terlihat kan, itu basic lah. Tapi bila
Tubsirun, kamu tak tengok ke, kamu tak pandang ke dengan mata dan dengan pemikiran. Macam kita lah. Bila Abi tengok muka ni kan, muka ni Abi tengok muka dia, ini muka Aizat ni. Maknanya Abi cam muka dia, ni muka Aizat. Sama sejak dulu sampai sekarang, saiz dia, itulah dia. Kan? Itu makna basara. Afala tubsirun, banyak dalam Quran gunakan perkataan basara ni. Ada lagi satu istilah dalam Quran yang membawa maksud lihat, pandang, tengok juga. Tapi lebih tinggi lagi. Iaitu nazara. Nazara. Nun, za, ada palang, ada titik, lepas tu ra. Nazara. Nazara ni maknanya kalau bahasa kita ni pandang, lihat, renung, fikir. Renung, menelik, maknanya pandang dan fikir secara mendalam, secara halus, secara mendalam. Ini yang disebut dalam banyak ayat Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat, memandang, merenung dan memikirkan kejadian unta, bagaimana dia dijadikan. Nampak? Nazara. Afala yanzuruna. Banyak dalam Quran. Jadi ada 3. Mata ni, cerita mata je, penglihatan mata ada 3 istilah. Ra'a, basara dan juga nazara. Abi terangkan ni sebab nanti kita ada kaitan nak memaham kitab ni nanti. Dalam penggunaan 3 istilah ni. Baik. Dan kata musannif lagi, bermula mensyukurkan mata itu. Apa cara kita nak mensyukurkan mata? Iaitu memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Melihat yang haram. Tak kira lah apa pun lah. Perkara yang haram. Banyak perkara yang haram yang dilarang. Seperti apa? Dicontohkan juga. Seperti apa? Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya. Ini untuk orang lelaki lah. Melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya. Kat sini maknanya yang dilarangnya ialah memandang sebenarnya. Maknanya pada perkataan basara tadi. Kalau ra'a ni, maknanya kita katakanlah pergi pasar burung lah, pergi pasar malam kan, ra'a. Mata kita tengok ada orang perempuan depan kita. Janganlah kita langgau. Itu tak apa, tengok tu memang tengok basic lah. Nampak dekat depan, kita nampak dekat depan kita elak. Itu nampak. Kita tengok, itu basic. Ra'a namanya. Tak salah. Kan? Kita nak tengok warta berita pula pembaca berita perempuan. Tengok lah. Itu tengok. Basic sekali, paling basic. Kita duduk dalam kelas. Ada pelajar lelaki, pelajar perempuan, bincang. Kena tengok untuk tujuan perbincangan sebagainya. Tengok. Takkanlah nak tutup mata bincang. Tutup mata bincang. Rupanya kan. Jadi yang itu tak ada masalah. Ra'a itu tak ada masalah. Yang masalahnya ialah basara. Ini kita akan bincang bawah nanti. Melihat dengan orang kata mengecam. Dah mula mengecam, dah mula kata, dah terdetik kat hati, comel juga dia ni. Contoh gitu. Terdetik kat hati. Itu dah masuk basara. Melihat perempuan yang lain daripada isterinya. Maknanya, sama ada yang buka aurat ke, yang tutup aurat ke, sama je. Mungkin yang tutup aurat tu kurang sikit lah dosanya.
Sebab orang perempuan kita sekarang ni kan macam-macam. Ada yang langsung tak tutup aurat. Baik Islam, baik tak Islam. Tak Islam tu tak apalah, itu pilihan dia. Ada pula yang tutup, pakai tudung, pakai baju, pakai juga semua kain, tapi ketat-ketat pula. Ketat-ketat pula kan. Tudung ketat, baju ketat, seluar ketat, kain pun ketat, stokin lagi ketat. Semua ketat. Kan jadi masalah. Yang masalah pula, yang jenis ni pula, office mate kita. Kan? Office mate kita duduk sebelah pula meja kita. Setiap hari pula nampak kat situ kan ada cabaran. Ada juga orang perempuan pakai tudung labuh, pakai jubah labuh. Bagus dah semua. Make up pula tebal. Make up pula tebal. Serinci tebal. Dengan eyeshadow-nya, dengan apa, dengan baunya yang wangi-wangi yang menarik. Tak kira dia isteri orang ke, anak dara ke. Jadi ini semua yang ada sekitar kita. Maknanya kalaulah kita tak jaga basar kita, kat situ basar ni bukan sekadar sifat melihat yang basic tadi, dia dah masuk kepada minda kita. Dan dia dah masuk pada nafsu kita. Kat situ yang datang bahaya, fitnah tu sendiri. Isteri tak apa. Sahaya, hamba tak apa. Dalam Islam ni ada lagi hukum hamba. Kena ingat tu. Hamba ni dia berlaku daripada peperangan dengan jual beli. Cuma dalam alam Islam kan dah tak adalah hamba ni. Hukum tu ada. Mana hamba boleh digauli. Macam isteri. Boleh dilihat macam isteri. Dan mahramnya yakni yang haram dinikah. Tak apa. Adik-adik perempuan kita sebagainya, maknanya itu pun kalau terpelihara daripada fitnah. Sekarang ni macam-macam berlaku, sumbang mahram dan sebagainya. Bukan makna bila mahram ni kita boleh lihat, dia boleh pakai seluar pendek sampai pangkal peha. Lepas tu dia tak boleh juga sebenarnya. Ini kita kena ingat ada hukumnya. Dan seperti melihat akan yang muda belia. Apa maksud yang muda belia ni? Ini yang jenis orang kata apa? Jambu lah, jambu. Siapa budak-budak asrama mesti tahu yang perkataan jambu ni. Azad tahu Azad? Azad baik sangat. Dia terlalu saleh lah untuk perkataan jambu tu. Masa asrama mana dia tahu benda-benda ni kan? Dia tahu belajar je. Azad tu yang jadi diplomatik tu kan. Orang lain mana belajar tu yang tak jadi diplomatik. Jadi cikgu je. Muda belia ni yang jambu-jambu ni lah. Tengok muka jambu ni orang kata datang syahwat. Itu pun kena jaga. Termasuk perkara yang haram. Sebab dia membawa kepada yang haram. Sekarang ni hubungan ni dah LGBT sekarang ni. Zaman kita LGBT. Tak ada lelaki perempuan, lelaki-lelaki. Tak ada lelaki perempuan, perempuan-perempuan. Kan? Ini sekarang ni LGBT. Dia ingat benda ni. Fitnahnya ada kat mana-mana. Berat sebenarnya sekarang ni hidup kita ni, zaman hidup kita ni. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki, serupa juga aurat laki-laki. Aurat laki-laki. Aurat laki-laki ni pun putih-putih juga kan. Walaupun dia negro, sampai dekat peha dia, mungkin negro dia gelap sikit lah. Tapi yang nama aurat ni ialah benda yang kena dilindungi sebab dia boleh membawa kepada syahwat. Semua itu antara contoh-contoh benda yang haram dilihat. Maknanya kalau kita nak bersyukur dengan nikmat mata ni, benda-benda haram ni kita kena jaga. Kita kena jaga. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Maknanya lazimkan
Sungguh-sungguhlah kita memelihara mata engkau kerana apa? Kerana firman Allah Ta'ala. Bukan kerana yang lain. Jangan kita jaga mata pasal bini kita je. Pasal ada bini kat sebelah, bukan main tunduk lagi. Bila bini tak ada, bukan main menrongak lagi kan. Orang lelaki ni kan, dia punya pandangan kan, pandangan beracun kan, orang lelaki ni. Lepas tu lah orang lelaki ada istilah apa? Ada orang kata mata jalang. Mata jalang. Orang lelaki. Mata keranjang. Mata keranjang. Orang perempuan tak ada mata keranjang. Orang perempuan rambang mata. Musim Shopee tu, rambang mata. Shopee. 11, 12, apa lagi kan. Lazada itu rambang mata. Itu rambang mata orang perempuan. Tapi kalau mata keranjang itu orang lelaki. Mata keranjang, kekatil. Itu nafsu jahat orang lelaki. Tak kira lelaki tu siapa. Orang jemaah ke, tak jemaah ke, sama je. Yang nama apa? Nafsu ni kan. Jahat nafsu kita ni. Jadi kerana firman Allah Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un." Artinya, bersabda olehmu hai Rasul Allah, katakanlah olehmu wahai Rasul Allah, lil mu'minin, bagi sekalian yang beriman, orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus dan haram bagi kamu melihatnya. Nescaya memejam oleh mereka itu orang beriman akan segala mereka itu. Apa maksud dia? Bukan makna pejam tutup mata. Yaghuddu min absarihim. Tengok kataan tu. Yaghuddu min absarihim. Ini maknanya rendahkan absarihim, min absarihim, akan pandangan-pandangan kamu. Itu yang Nabi sebut tadi. Ini Allah Ta'ala dalam Quran gunakan istilah basar. Allah Ta'ala tak gunakan perkataan ru'yah. Ru'yah ni itu lihat yang paling basic. Ru'yah, lihat. Ra'a, ru'yah. Tapi basar, basara, ni apa? Absarihim. Maknanya ini pandangan yang dah melihat dengan pandangan yang kata dah bernafsu dah. Pandangan bernafsu ni. Dia katakan absar, basara. Yang ni yang kena dididik. Yaghuddu min absarihim. Tundukkan. Bukan pejamkan mata. Bukan. Tapi tundukkan. Dalam arti kata untuk tujuan memelihara pandangan mata. Itu dia katakan yaghuddu min absarihim. Jadi kalau perintah pada orang beriman, nescaya memejam oleh mereka itu orang beriman akan segala mata mereka itu. Ini sifat orang beriman. Ditaat, dipatuh kan. Wa yahfazu furujahum, dan suruh olehmu akan mereka itu orang beriman dengan memelihara faraj, yakni kemaluan mereka itu. Nescaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengannya dengan faraj. Ini sikap orang beriman. Zalika azka lahum, dan yang demikian iaitu memelihara itu lebih baik bagi mereka itu. Zalika, menundukkan mata, memelihara kemaluan itu lebih baik, lebih azka. Azka ni dalam bahasa Arab maknanya lebih bersih, lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan batin, maknanya perbuatan dalam hati, semacam serupa je dengan zahirnya. Ini ilmu Allah. Allah Ta'ala ni dia khabir. Khabir ni maknanya halus pengetahuan dia. Dia tahu benda batin dalam hati sama macam mana dia tahu benda zahir. Itu dia katakan khabir. Maka membalas ya Allah akan mereka itu orang beriman atas perbuatan itu. Tuh. Tengok macam mana Tok Guru ni dia menghuraikan ayat tu bukan panjang. Kalau kita terjemah pendek je. Terjemah maksudlah pendek je. Tapi tengok dia huraikan tu panjang.
Qala musannif rahimahullah ta'ala, ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Maknanya ada 3 unsur benda yang disebut dalam ayat ini sebenarnya. Kalau kita analisa nanti, insya-Allah minggu depan kita akan sambung. Kita analisa ayat ini berdasarkan 3 unsur, iaitu tujuan mengajar kelakuan yang baik, yang kedua memberitahu, dan yang ketiga menakutkan. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim.